Baca sejarah Mahathir ni. Kamu yang mengakibatkan Jenderal Mali. Kamu kata mati katak, Hadi kata mati syahid. Seorang kata mati syahid, seorang kata mati katak. Tak apa, bergabung dua ni sekarang. Lawan Anwar Ibrahim. Politik bansat. Politik tidak bermaruah. Kerana apa? Kerana politik emosi. Bukan kerana kepentingan rakyat, bukan kerana agama, bukan kerana kaum. Bukan kerana Melayu pun. Bukan kerana Islam pun. Kerana emosi. Benci ke Anwar tu, keterlaluan. Bila dah benci keterlaluan ini ada saudara. Dengan iblis pun sanggup berkawan. Asalkan mempunyai cita-cita yang sama. Itu je. Di tangan Mahathir ni, penuh lagi darah memali ni. Dosa-dosa memali di tangan Mahathir ni. Disambut oleh Haji Hadi dalam salaman. Berpeluk-peluk dia dengan Mahathir. Dipakaikan Mahathir dengan baju vest warna hijau baju PAS. Sepatutnya logo PAS yang pernah dinaikkan maruahnya oleh almarhum Tun Guru Aziz. Yang pernah dinaikkan, diangkat martabat logo itu oleh almarhum Ustaz Fadil. Tak sepatutnya layak berada di kulit Mahathir Mamat Kuti ini. Penghina agama, penghina hudud, penghina mangsa memali. Dia tak layak pakai baju yang ada logo PAS itu. Tapi siapa yang tergamak menyarungkan baju itu di tubuh, di jasad orang tua keparat ini? Siapa lagi kalau bukan Hadi? Saya tahu, ramai orang PAS di bawah tak suka Mahathir melibatkan diri dalam PAS. Saya tahu. Saya juga ada kawan-kawan PAS. Ramai yang tak setuju. Tapi apakan daya, saudara? Mereka dah angkat Hadi ini dah macam Ayatullah, Ruhullah, Khomeini kat Iran. Apa kata Hadi itulah fatwa. Jangan lawan ulama. Masuk lawan ulama, masuk neraka. Ini yang berani. Dia orang tutup mulut. Dalam muktamar, seorang pun tak boleh pertikaikan benda ini. Ada perwakilan PAS yang berani tegur Haji Hadi dalam muktamar. Kenapa bawa Mahathir? Ada? Tak ada. Kita terpaksa bertahaluf siasi. Ada ayat tahaluf siasi je. Berkawan dengan DAP, tahaluf siasi. Berkawan dengan UMNO, tahaluf siasi. Berkawan dengan Mahathir, tahaluf. Semua tahaluf. Bila nak berkawan dengan orang. Bila nak pisah, macam-macam. Kita mufarrakah. Guna istilah Arab je. Guna istilah Arab, maka nampaklah Islam. Bertahaluf. Lalu sekali, tahyul. Tahlul jadi tahlul jadi bahlul. Ini. Pemimpin gunakan tahaluf siasi. Walaupun percaya. Lama sekali, tahaluf, melawan jadi bahlul. Sikit pun tak nak gunakan akal. Ilmu yang ada, sikit pun tak nak guna. Timbanglah sikit. Tolong bertanyalah pada Haji Hadi. Kenapa perlunya kita ambil Mahathir ni? Boleh membantu perjuangan Islam atau tidak? Parti PAS ditubuhkan untuk memperjuangkan Islam. Itu dasar dalam parti PAS. Letak Mahathir sebagai penasihat negeri-negeri yang diperintah oleh PAS boleh membantu perjuangan Islam atau tidak? Tanyalah. Kalau tidak boleh membantu, kenapa ambil? Kalau dianya menjatuhkan, merugikan, merosakkan, kenapa ambil? Apa dia buat sekarang 4 negeri? Apa pelabur yang Mahathir bawa ke 4 negeri ni? Dia tak peduli. Dia datang ke istana tu, Menteri Besar 4 negeri tu pun tak ada ikut dia. Wah, dia penasihat 4 negeri. Dia berdemo semalam, ada Menteri Besar 4 negeri tu ikut. Tak ada. Letak nama je. Tak berfungsi pun. Buang masa lah Mahathir nak fikir pasal nak bagi pandangan kepada 4 negeri korang ni. Nak bagi nasihat kepada Menteri Besar korang ni. Buang masa dia. Lebih baik dia fikir macam mana nak bebaskan anak dia. Itu lebih penting. Peduli apa? Kalau letaklah dia penasihat 4 negeri, dia tak ada masa nak bantu 4 negeri ni. Lebih baik dia fikir tentang anak dia sekarang. Tak istiharah harta, kena 5 tahun. Lepas tu dia beritahu wartawan, SPRM ugut anak dia 5 tahun. Kalau tak istiharah harta, dia kata SPRM ugut dia 5 tahun. Kenapa bodoh sangat kau Mahathir? Memanglah dalam siasatan SPRM ataupun siasatan polis, biasanya dalam mengambil keterangan dalam siasatan, polis akan maklumkan di atas mana. Macam kita lah. Bila kita ditangkap oleh polis, contohnya, kan dibawa ke balai. Kan, tak kisahlah curi motor ke apa ke. Kan, kita tak mengaku kita mencuri. Tapi dipanggil soal siasat. Bila kita dipanggil soal siasat, tapi kita tak kata kita mencuri. Polis panggil soal siasat. Dalam soal siasat itu, polis akan kata, kamu sekarang di soal siasat atas akta ini.
Kan? Atta ini kes curi. Dan sekiranya kamu bersalah, kamu akan dipenjarakan 6 tahun. Polis akan beritahu kita macam tu. Itu bukan ugutan. Boleh kita keluar daripada balai polis kata, oh polis ugut saya. Saya tak mencuri tapi polis ugut saya. Kalau saya mengaku, saya tak mengaku, saya kena 6 tahun. Bukan ugutan. Itu siasatan SPM memang macam itu. Bila anak Mahathir dipanggil siasatan, tentulah SPM beritahu kamu disiasat ada atta ini. Contoh AMLA ke pengubahan wang haram, tak kisah. Ada atta ini. Dan sekiranya kamu didapati bersalah, hukumannya 5 tahun. Ini biasa dalam proses siasatan, pegawai akan memaklumkan kepada kita. Supaya kita, kalau kita tak bersalah, okey, kita persiapkan diri. Buat pengesahan harta, kalau kita tak bersalah, apa takut? Tapi kalau kamu gagal ikut arahan ini, yang kami bagi kepada kamu, dan kamu gagal untuk melaksanakannya, maka kamu boleh diambil tindakan. Dan tindakan itu, kalau kamu bersalah, 5 tahun. Itu satu keterangan tentang undang-undang, bukan mengugut dia. Tapi Mahathir kata apa? Anak saya diugut 5 tahun. Tak ke bodoh. Itu masalah bila kau jadi pemimpin politik yang tak pernah masuk dalam lokap. Orang tak boleh usik kau dan kau tak pernah berjuang dengan susah. Kau tak pernah berada dalam siasatan polis. Dan kau tak tahu. Untungnya Anwar ni sebab dia dah pernah diuji. Dia pernah disiasat, dia pernah dipukul. Dan dia tahu semua apa yang berlaku. Apa yang berlaku dalam balai, apa yang berlaku dalam lokap, apa yang berlaku dalam penjara, dia tahu. Sebab dia pernah duduk di situ. Mahathir tak tahu apa. Sebab itu bila polis bagi keterangan tentang atta itu dan apa hukumannya sekiranya bersalah, dia kata SPM ugut anak dia. Tak ke bodoh. Jadi Perdana Menteri 22 tahun, tak tahu apa. Dan benda ni dicanangkan oleh puak-puak dia. Dicanangkan oleh puak-puak mereka. Dia kata betul, Mahathir kata betul. Anak dia kena ugut. Apalah Anwar Ibrahim ni, ugut-ugut anak orang. Siasat lah, apa ugut. Penyokong percaya. Sebab penyokong lebih bodoh daripada dia. So tengok dalam live dia orang. Kan kadang-kadang komen bersebut. Macam mana Anwar? 3 bilion, kenapa tak jawab? Dia tahu tak isu 3 bilion tu? Tahun bila? Dia tak tahu. Okey, teruskan. Okey. Saya betul-betul lah. Dulu ni saya cakap pengalaman saya sendiri. Maknanya kita bawa diri kita mengikut UMNO jejak daripada dulu sampailah Mahathir letak jawatan, sampailah dia pencen daripada Perdana Menteri, timbul balik 2018 lah, sehingga 2018 lah saya barulah terfikir balik bahawasanya kemusnahan orang Melayu ni berpunca daripada Mahathir semua. Maknanya saya pun jadi heran bila dulu PAS ni dengan Mahathir dengan UMNO ni dia buat sampai tahap kita ni orang Melayu ni di Kelantan berpecah-pecah. Sampai 2 imam lah apa semua kerana Mahathir bawa UMNO dan orang PAS, Haji Hadi bawa PAS. Masa tu PAS sampai ke amanat Haji Hadi membuatkan orang Melayu di Kelantan Terengganu berpecah-pecah. Sehingga ke adik-beradik bergaduh sampai ke mati, sanak saudara bergaduh, tak bertegur siapa. Ini berlaku pada keluarga saya sendiri. Sampai mati pun tak bertegur siapa. Tetapi bila kerana politik di akhir-akhir ni, pemimpin PAS, especially-nya Haji Hadi, sanggup menerima Mahathir sampai tahap tu demi kelangsungan politik masing-masing. Demi kepentingan politik masing-masing. Sedangkan yang di bawah ni sendiri bergaduh. Tinggalkan semua sampai ke agama Islam tu dibawa mainan di negeri Kelantan. Tapi bila sampai tahap macam ni, Mahathir boleh naik atas pentah, atas stadium Kota Baru tu, boleh bercakap depan penyokong dan pemimpin PAS. Betul-betul saya tengok parti PAS tu jadi dayus. Sepatutnya kalau nak berpegang macam ni pun, kita kalau bukan kita bawa dendam, betul maaf ni betul Nabi pun maafkan umat, tapi bagi saya lah Mahathir ni dia dah buat kepada orang Islam daripada zakih memali lah apa semua. Adakah benda ni orang boleh tinggal macam tu? Pengikut-pengikut ni boleh tinggal keadaan macam tu? Lupakan apa segala yang Mahathir buat selama ni, boleh lupa. Sehingga kan yang pentingnya nampak sekarang ni macam Mahathir ni hanya kepentingan kepada diri dia semata-mata.
Bayangkanlah daripada Tunku Abdul Rahman lagi, dia bergaduh dengan Tunku Abdul Rahman, naik Tun Razak, dia gulingkan Tun Razak, naik Husin On, dia gulingkan Husin On. Last kali dia jadi Perdana Menteri 22 tahun, betul-betul dia perfect. 2/3 majoriti sampai kuasa raja, dia boleh kurangkan apa semua. Tapi bila dah dia, kuasa dia bila Najib betul-betul melawan dengan kuasa dia, dia gulingkan Najib betul-betul sampai masuk dalam jin. Anwar Ibrahim tu satu hal dah. Dia kata Najib yang terbaru ni pun Najib dia boleh guling sampai tahap macam tu sekali dia buat. Sedangkan Najib ni dah tak nak lawan dengan, menganggap dia dah macam bapak, tak nak lawan dengan Mahathir. Tapi kerana kebendaan dunia ni, kerana kepentingan dia ni, dia bersanggup buat Najib sampai tahap tu. Masuk dalam Najib. Yang saya nampak juganya, dia ni sebenarnya nak mengharamkan UMNO kali ketiga lah ni. Betul. Dan hari UMNO ni dia nak buat bersatu tu lah jadi UMNO yang terkini. Tapi bila Zahid Hamidi mengambil keputusan menyatu, tu dia marah sangat Zahid Hamidi. Memang Zahid Hamidi pun nampak dia tak akan hancurkan UMNO. Demi kelangsungan politik Mahathir, Zahid Hamidi tak hancurkan UMNO. Walaupun Zahid Hamidi sendiri dituduh dengan 47 kes apa semua, bagi saya tuduhan politik dalam dunia politik ni biasa benda macam tu. Siapa-siapa bertukar bila dah jadi kada kuasa, orang tu yang kena. Biasa benda tu. Siapa-siapa bukan kita rasuah ni, semua orang ni rasuah dalam Malaysia ni pun, dalam dunia ni. Kalau bak politik, tak payah kata siapa-siapa. Tapi demi kelangsungan orang Melayu, bagi saya keadaan sekarang ni macam Anwar Ibrahim dengan Zahid Hamidi buat tu, saya menyokong jugalah. Sebab orang Cina sendiri pun dah tak berpecah, duduk satu, kita boleh pantau. Duduk bawah satu DAP. MCA tak ada, gerakan tak ada, duduk bawah satu. Kita pun boleh nampak. Kita bagi pengembara bercakap pula. Okey. Pengembara buka mic. Okey, Assalamualaikum. Salam. Okey, bagi saya Mahathir ni dia perasaan iri hati, cemburu dengan orang. Apa yang dia tak hati dengan Najib, dia sanggup berpakat dengan Anwar untuk jatuhkan Najib. Dan bila pula kita tengok sekarang, bila sekarang dia tak suka dengan Anwar, dia tak puas hati dengan Anwar, tak mustahil tau dia akan pergi kat Najib, dia minta cakap bukan-bukan, dia kata inilah penyokong Najib, kena sokong kita orang nak membebaskan Najib. Sebab mana yang dia tak suka, dia akan pusing U-turn, dia akan kata ni Najib bersama kami, Kerajaan Perikatan Nasional, untuk kami membantu Najib untuk membebaskan Najib. Dia akan tarik penyokong-penyokong Najib untuk sokong dia. Itu yang digunakan untuk kepentingan dia. Jadi mana dia tak suka, dia akan tentang. Tapi berbeza kita apa yang ni kita rasa tak betul, kita akan tegur, nasihat, kita akan bagi pandangan, pendapat. Cuma satu je lah, saya nak minta Abang Wan bagi saya info yang ni. Sebab ramai yang kata info yang kita bagi ni tak sahih. Yang diorang kata hantar surat memo kat Sultan tu, betul diorang hantar, diorang kata. Saya nak bagi balas dekat diorang lah. Yang pejabat istana ni mengeluarkan saman untuk mereka fitnah. Yang fitnah ni, benda ni diorang buat dakwaan palsu ni. Kalau ada nanti bagi tahu saya lah, sebab saya nak forward ke diorang. Sebab diorang banyak mengatakan yang kita ni hanya buat kata-kata kosong, sebar fitnah, padahal diorang yang menyebarkan. Diorang ni orang tak faham. Memorandum ni kalau tak payah berhimpun pun, sesiapa sahaja yang menghantar memorandum dari pintu pagar istana tu akan sampai juga pejabat istana. Maksudnya bila kau buat dengan Mahathir, ni adalah satu benda yang kau buat secara perhimpunan resmi, mestilah Mahathir akan masuk ke pejabat. Itu dia beza. Memorandum ni kalau kau hantar kau laju ke apa istana sampai ke pejabat, itu biasa. Memanglah memorandum kau tu sampai. Tapi apakah sampai ada cara yang kau kata tu? 3 orang akan menghadap, kan, masuk istana bawa memorandum. Itu kalau yang itu special. Dia berbeza dengan memorandum yang orang lain hantar. Tak percaya, cuba kau buat surat hantar ke istana. Kau tak payah perhimpunan, kau seorang je. Kau pergi agak saya nak hantar pejabat istana lah. Akan ada orang ambil buat pejabat. Memang sampai. Kan?
Tapi apa yang kau gambarkan sebelum itu, bahawa akan ada waktu 3 orang berjumpa dengan agung di pejabat menghantar menyerahkan memorandum, itu tidak berlaku dan itu bohong. Kan? Kalau isu memorandum, memanglah sesiapa buat hantar surat ke istana sampai. Kau tak payah pergi istana pun tak apa, kau bawa surat daripada rumah, kau tak ke pos. Alamat dia pejabat istana negara, sampai. Mesti sampai punya. Pejabat Perdana Menteri pun sampai. Tapi apakah sama dengan orang yang buat perhimpunan dan bawa wakil hantar, tak masuk wakil tu pun. Surat dia sampai. Kalau surat sampai, kau post je. Post pun tak apa. Tak payahlah kau tipu walau orang datang dia dengan bas-bas berombongan. Mari daripada Kedah, Kelantan, mari. Kau semata-mata nak pergi hantar macam tu. Bermakna kau tidak boleh masuk istana pun. Tak dijemput pun. Kan? Itu maksud kita. Mahathir Adam, Adam, Adam. saya nampaknya Mahathir sebenarnya daripada dulu memang dia pandai buat persepsi pada orang Melayu sebab dia memahami dah Sebab sikap-sikap itu dia orang balik Melayu. awal. Sebab itu dia, perhimpunan tu dia balik awal. dia bukan dia nak gembar-geburkan macam kita Anwar Ibrahim lah dulu bila kena pasal tu. Dia nak buat benda ni biar terlekat kepada pemikiran orang Melayu. Sebab dia faham orang Melayu ni macam mana sampai dia boleh kata Melayu mudah lupa. Melayu malam dilema. Dia memang dia dah memahami sikap orang Melayu. Dia createkan satu persepsi bila dah bising yang ni, dia createkan persepsi lain pula. Yang ni senyap, bising yang ni pula. Itu Mahathir punya persepsi. Dia pandai mainkan Melayu punya sentimen tu dia pandai. Tu bisanya dia Mahathir. Dia Okay, boleh Adam. create satu benda. Kita bagi Adam, sir. Ada banyak sir ni. Okay, Assalamualaikum. Terima Adam kasih. tu kau panggil Adam, dia tak nyaut. Kau panggil sir, dia baru nyaut. Ya. Memang macam tu lah. Bila dah ada nama sir ni memang belagak sikit. Okay, kepada host awal hari ni buka konti. macam happy je tengok air muka tu, macam happy je. Kan? Hari ni kecoh Hari ni kecoh berkenaan dengan Cikgu Bat Korang tolong jangan main naratif yang lain Yang lain tu naratif SD ke, naratif memo ke, itu dah lapuk dah. Itu benda tu dah jadi sejarah dah, sejarah yang gagal. Sekarang ni naratif terbaru ialah PDRM bakal mengutip Cikgu Bat. Ini memang bukan kecil-kecil anak punya kes Ini kita memang besar punya, gempak punya Seluruh Malaysia sepatutnya bercerita berkenaan dengan Cikgu Bat ni. Sebab apa? Sebab semalam bukan main hero terpaling lantang terpaling semua dia lah. Seolah-olah dia adalah perancangan utama lah yang menggerakkan walabot semua. Watak dia watak yang paling besar. Penutup pun dia buat juga. Dan pembukaan pun dia buat juga. Fitnah yang disebar pun dia juga. Dan akhirnya dia tercedok. Sebab apa tercedok? Ini bukan kaleng-kaleng punya tercedok. Sebab bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, laporan polis itu bukannya orang biasa-biasa yang buat laporan polis, tetapi istana yang buat laporan polis. Cuba bagi tahu aku, bila kali terakhir korang dengar yang mana istana buat laporan polis? Sanusi lah. Itu bukan istana Abang Wan. Ini direct istana. Itu kelab ke apa ke? Kelab penyokong ke apa ke kan? Yang ini istana direct Abang Wan. Pejabat istana. Daripada istana. Apa korang cakap Prime Minister Office kan? Ini istana office. Itu kan. Istana sendiri buat laporan polis Abang Wan. Bayangkan polis ni tajuk dia apa? Polis Diraja Malaysia. Polis Diraja Malaysia. Raja sendiri buat laporan polis terhadap Cikgu Bat ni, terus mention nama tu Cikgu Bat tu. Kalau tak kena kutip, aku tak tahulah apa jadi dengan negara ni. Orang macam tu sanggup dia memfitnah Agong, menggunakan nama Agong. Kononnya Agong dah menghadap tiga Three Stooges ni daripada pembangkang ni. Antara dua Three Stooges yang dimentionkan oleh Cikgu Bat semasa live dia ialah dia mention nama Tun M, dia mention nama Hadi Awang. Tapi kita tahu Hadi Awang dah berkerusi roda dan Hadi Awang pun tak muncul. Kurang-kurangnya Tun M jenguklah sekejap, walaupun di tepi pagar ataupun di luar pagar. Harapkan pagar badi. Aku ingatkan lepas tu Tun M pergilah masuk ke dalam. Rupanya tak, dia patah balik ke yayasan. Sebab apa? Sebab polis nak ambil statement. Apa jadi dengan SD dia war-warkan tu Abang Wan? Apa jadi dengan macam-macam naratif 18 bulan ke apa ke? Itu sebab tu saya cakap itu semua dah lapuk.
Itu semuanya kita jangan ambil pusing pun. Dia orang ni memang kalau tak fitnah, bukan pembangkang lah namanya. Sekarang ni kita kena fokus apa bakal terjadi kepada Cikgu Bat. Apabila istana sendiri membuat laporan polis, dan polis kita tahu adalah polis diraja Malaysia, dan kita tahu apakah kesalahan yang dibuat oleh Cikgu Bat ni, kesalahan yang sangat besar, maha besar. Kau bayangkanlah ketika Agung dan Raja-Raja sedang mengatur untuk peralihan kuasa ataupun pemerintahan, dia orang ni boleh buat kacau dekat luar pagar, bawan. Hari ini ya bawan, hari ini dia khabarkan Raja-Raja ada perbincangan, Majlis Raja-Raja sedang berbincang hari ini. Janganlah pula dia orang ni nak sebarkan fitnah lagi. Kononnya hari ini Raja-Raja sedang berbincang untuk menukar Perdana Menteri. Jangan korang buat celaka pula pada hari ini. Hari ini mereka sedang berbincang sebab apa? Sebab nak pass baton. Yang Bertuan Agong yang sekarang ni nak balik ke Pahang, dan yang daripada selatan Sultan Johor nak masuk menggantikan. Hari ni Majlis Raja bincang pasal tu. Betul? Persiapan dia. Okey, nampak tak keyword dia adalah persiapan. Mana tak marah istana? Orang tengah bersiap dah pada awal lagi dah. Yang Datuk Agong dah bertitah, jangan ada lagi jatuh-menjatuh, jangan ada lagi tebuk atap. Dia orang ni pekak ke apa ke? Sekarang ni siapakah yang kononnya daulat tuanku? Yang semalam yang daulat tuanku, itulah penderhaka. Itulah penderhaka. Dalilnya ialah istana sendiri buat laporan terhadap penderhaka-penderhaka ni. Sekian Abawan. Saya sangat seronok melihat wajah Abawan pada pagi ini penuh berseri Abawan. Kenapa Abawan tutup kamera? Saya nak menatap wajah Abawan. Hari ini penuh berseri. Saya nak sujud syukur Abawan. Assalamualaikum. Saya saya terbayang-bayangkan Abang Hatta sujud syukur. Yang mana dia sujud syukur pun jadi viral, Bawan. Ingat tak Bawan, masa kita sama-sama berada di luar istana, ketika kita bergembira ketika diumumkan bahawa Datuk Seri bakal mengangkat sumpah. Beza Bawan ya. Beza momen kita pada ketika itu dan beza momen dia orang semalam. Yang mana dia orang semalam adalah pendahaka kepada Yang di-Pertuan Agong. Silakan. Okey, pengembara sambung. Abang Wan dengan Sir Adam, yang mengatakan yang istana menghantar saman ke Cikgu Bat tu, ada page dia tak? Saya nak forward kepada walaun ni. Yang Sabah ada. Ada? Okay, Sabah, YouTube ada. Okay, nanti saya cari.